adakan persoalan, bolehlah tanyakan soalan kepada Al-Fadhil Ustaz Datuk, supaya jangan buat nohen je lah. Orang Perak kata nohen ni tak mandang, jangan buat krik-krik jagilah kan. Dan saya pun tak nak memanjangkan kalam. InsyaAllah kita akan dimoderatorkan oleh Al-Fadhil Ustaz Faizul Syafi'i daripada PPZ Mawib. Tanpa membuang masa, saya menjemput dan mempersilakan Al-Fadhil Ustaz. Falyatafaddal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Terima kasih kepada pengacara majlis kita pada pagi ini yang berbahagia Al-Fadhil Datuk Ustaz Kazim Ilyas, Encik Azman Sulaiman, pengurus kanan unit dakwah swasta, Fadil, pengurusi surau Al-Amin, Dataran Maybank, seluruh warga kerja daripada kumpulan Maybank, kumpulan Etika. Alhamdulillah, semua alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun pengacara majlis bagi tahu kemungkinan krik-krik, tapi alhamdulillah dia tak krik-krik sangatlah Datuk. Alhamdulillah ramai yang berada di dalam dewan ini, dan insya-Allah saya dimaklumkan kita juga membuat secara hybrid, iaitu ada juga di dalam media dalam kita panggil box tu, dalam internet ataupun alternatifnya yang sebagainya, yang mana ada yang masih lagi bekerja secara work from home. Alhamdulillah PPZ kita dah bekerja secara Ustaz, penuhnya lah. Krik-krik tu apa? Krik-krik tu macam tak ada orang Ustaz, Datuk. Itu bahasa KL Jadi itulah bahasa yang digunakan. Saya nakalkan baliklah apa yang pengurusi pengacara majlis sebutkan tadi. Jadi alhamdulillah hari ini Datuk Ustaz Kazim daripada jauh, daripada Perak, alhamdulillah bersama-sama dengan kita, bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan, untuk sama-sama kita kongsi berforum secara santai. InsyaAllah mudah-mudahan kita pun dah menghampiri untuk sambutan Maulid Rasul. Jadi insyaAllah untuk mengimaratkan lagi, untuk menunjukkan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukanlah bila kita sambut Maulid Rasul ni kita kata kita hanya mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni hanya pada hari tertentu saja, tapi ini sebagai benda yang kita boleh memberikan satu turning point kepada kita. Kadang-kadang bila nak sebut tentang Nabi ni, tak semua orang yang orang kata boleh ingat sentiasa. Jadi alhamdulillah dengan adanya program-program mengingati Maulud Nabi dan sebagainya ni, insya-Allah mudah-mudahan kita semakin bersemangat. Bukan setakat kita mengingati peristiwa Nabi, dan tapi yang paling pentingnya kita ikut apa yang sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah PPZ hari ini kita berbesar hati untuk bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini kita ada sedikit cenderahati khas daripada PPZ. Tuan-tuan dan puan-puan yang masih lagi belum membuat potongan zakat bulanan bersama dengan PPZ Mawib, saya mengalu-alukan tuan-tuan dan puan-puan untuk membuat potongan zakat bulanan. Bagi yang dah buat pemotongan zakat, alhamdulillah, insya-Allah boleh buat penambahan zakat. Jadi alhamdulillah hari ini sesiapa yang membuat pemotongan zakat, sama ada yang baru ataupun yang membuat penambahan, kita ada sedikit cenderati khas yang kita bawa, dan insya-Allah juga kita akan adakan sedikit cabutan bertuah. Jadi cabutan bertuah ini kita akan collect berdasarkan form yang tuan-tuan dan puan-puan isi. Saya dimaklumkan di Maybank ni cara kaedah pemotongan zakat ni secara sistem. Tapi untuk nak collect pemenang cabutan bertuah ni, kita minta isi borang tersebutlah. Jadi alhamdulillah hadiah yang boleh saya katakan grand lah, insya-Allah, mudah-mudahan yang kita bagi kepada tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini ialah telekung Siti Khadijah. Jadi insya-Allah yang lelaki walaupun tu tak kuat, tapi insya-Allah boleh bagi pada isteri ataupun ataupun ibulah yang masih bujang. Jadi untuk kalau awek boleh bagi Ustaz Boleh insya-Allah boleh. Mana jadi hantaran lah kan, insya-Allah, mudah-mudahan. Baik, alhamdulillah. Kita akan buat cabutan bertuah pada akhir nanti. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, sama ada kalau katakan nak isi borang boleh angkat tangan saja. Insya-Allah pegawai-pegawai PPZ akan bantu tuan-tuan dan puan-puan. Tak perlu keluar daripada dewan ni, just angkat tangan saja, kita akan bantu untuk isi borang tersebut. Baik, alhamdulillah semua dah makan pagi
Nak bagi makan pagi So tunggu tengah hari sekejap lah InsyaAllah mudah-mudahan selepas ini kita makan tengah hari. Baik, tajuk yang diberikan bukti cinta Rasul. Bila cinta ni maklumlah semua orang ada dia punya idola masing-masing, tapi sebagai orang Muslim idola kita adalah yang pertama ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk permulaan ni Datuk, sebagai seorang Muslim yang mana kita itulah orang kata yang akan memberi syafaat kepada kita pada akhirat nanti, mungkin kita boleh semarakkan dengan sedikit perkara-perkara yang boleh memberi kesan kepada kita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz Faizul yang saya hormati Ngurusi Surau, yang saya hormati Encik Azman, terusnya tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita menikmati sesuatu perkara, maka kita mula akan menghargai perkara tersebut. Macam kita ada sebuah kereta, dua buah kereta, dan kereta itulah yang kita duk bawa ke sana ke sini, membawa kita balik kampung, redah banjir. Kereta pun redah banjir. Ini hebat kereta kita ni. Nama dia King. Jadi tuan-tuan, bila kita mempunyai benda tu dan kita sayang dia, ke surau dengan dia, balik kampung dengan dia, ke Port Dickson dengan dia, jalan-jalan dengan dia, ke Cameron Highland dengan dia, maka kita sayang dengan kereta kita tadi. Begitu juga orang yang tolong kita. Satu hari kita jatuh motosikal, datang abang Grab food rider datang, tolong kita angkat ke tepi, ambil motor kita letak ke tepi, telefonkan ambulans apa semua. Kalau tak ada dia, mungkin kita ni dah kena lenyek dengan lori. Maka orang yang macam tu kita akan ingat sampai bila-bila. Terkenang jasa dia. Begitu juga sesuatu yang kita nikmati, yang kita duk suka dengan makanan, dengan pakaian, dengan rumah dan sebagainya, maka kita akan sayang kepada makanan kita. Tambah-tambah kalau makanan itu makanan yang kegemaran kita, maka kita cukup minat. Ada orang sanggup pergi ke Thailand semata-mata nak makan tom yum je. Dia nak ori punya tom yum, sanggup dia pergi ke Thailand dia. Ada yang sanggup pergi ke Terengganu sebab nak cari jus buah. Tak pernah faham, tak faham sudah tuan. Sanggup dia naik. Ya. Oi, buat konvoi sana. Masya Allah. Sebab dia menikmati jus buah tu. Ustaz faham lah. Kalau tak faham buat gelak Ustaz. Jadi tuan-tuan, maka kita bila menikmati benda tu, kita akan suka. Kita tak akan lepaskan peluang. Ada orang yang sanggup nak makan nasi dalam buluh. Satu family datang, jam pula tu. Nak parking pun susah. Sebab nak cari nasi dalam buluh di Sungkai. Sebab kita dapat menikmatinya. Inilah dia tuan-tuan yang dikatakan dunia. Tetapi tahu tak tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut di dalam Quran, ada perkara yang lebih besar, ada perkara yang lebih baik, ada benda yang lebih nikmat daripada apa yang kita dapat. Khairum mimma yajma'un, kata Allah. Lebih baik daripada apa yang mereka itu kumpulkan. Sebab kita ini adalah pengumpul. Kita adalah peminat. Tadi kita sebut tudung Siti Khadijah. Wah. Dan gitulah perangai kita. Bila sebut aja telekung, maka macam-macam jenis telekung akan keluar. Mula-mula Khadijah, Siti Rafi'ah, Siti Nurhaliza, semua terbit semua. Pengumpul. Ada orang yang mengumpul kereta, koleksi kereta.
Ada yang mengumpul koleksi jam. Hari ni jam lain, besok jam lain, lusa jam lain. Ada yang mengumpul kasut. Reebok, Reboot. Kita nampak macam murah aja pada harga berbelah-belah ribu. Kasut saja 25,000. Special edition. Tapi umrah tak sampai. Umrah kalau 25,000, 3 orang boleh bawa tuan. Tapi kerana minat, maka Allah Ta'ala sebut benda itu adalah benda yang kamu minat, benda yang kamu suka. Sebab kamu enjoy, kamu boleh menikmatinya, kamu boleh mendapatkannya, kamu merasainya. Maka kita sangat sayang pada benda-benda itu. Tetapi ada 2 perkara kata Allah yang kamu bila berdapat benda ini lebih daripada benda-benda yang kita sebutkan tadi. Apa dia? Kata Allah di dalam Al-Quran surah Yunus ayat 58. Bifadlillah wa birahmatih falyafrahu. 2 perkara kata Allah. Yang pertama, kelebihan daripada Allah. Bifadlillah wa birahmatihi, dan rahmat daripada Allah. Falyafrahu, maka hendaklah kamu bergembira dengan 2 perkara ini. Hendaklah kamu seronok dengan 2 perkara ini. Hendaklah kamu meraihkan 2 perkara ini. Lebih daripada apa yang kamu kumpulkan, yang kamu minat di dalam dunia ini, kata Allah. Maka 2 perkara ini, Abdullah bin Abbas berkata, Abdullah bin Abbas sahabat Nabi kata, 2 perkara ini yang pertamanya ialah bifadlillah, kelebihan daripada Allah. Maka Abdullah bin Abbas berkata, kelebihan itu maksudnya ialah ilmu. Allah Ta'ala bagi ilmu pada kita lebih daripada benda-benda lain. Kerana dengan ilmu lah kita tahu halal haram. Dengan ilmu lah kita tahu bagaimana boleh menjalani hidup dengan baik. Dengan ilmu lah Allah Ta'ala angkat darjat, yarfa'allahu allazina amanu minkum. Allah angkat darjat orang yang berilmu. Dengan ilmu lah tuan-tuan kita dapat tahu mana salah, mana betul. Dengan ilmu lah kemuliaan akan sampai kepada kita. Maka dengan sebab ilmu itulah manusia ni diangkat daripada darjat yang paling rendah sampai darjat yang paling tinggi. Tapi sayang, bila sampai darjat yang paling tinggi, direndahkan pula. Summa radadnahu asfala safilin, jadi rendah pula. Sepatutnya darjat manusia ni dah tinggi dengan keilmuan. Nak banding dengan benda-benda lain, tuan-tuan. Dalam peristiwa Nabi Sulaiman tanya kepada tentera dia, siapa yang boleh pindahkan istana Balqis? Ifrit, jin Ifrit. Dia kata, saya boleh pindahkan. Sebelum tuanku bangun dari kerusi tuanku, istana tu dah di depan. Hebat jin ni, tuan-tuan. Cuba tuan-tuan bangun dari kerusi. Berapa lama nak bangun? Sekejap je, malaikat yang gaut. Punya sekejap. Tambah kita atlet pula. Datang satu hamba Allah, manusia yang berilmu. Manusia yang hebat ilmu dia. Dia kata, wahai tuanku, insya-Allah dengan izin Allah, sekelip mata saya boleh buka. Saya boleh pindahkan Balqis punya istana. Yang jin kata, bangun dari kerusi. Manusia kata, sekelip mata. Lagi laju daripada bangun. Maknanya tuan-tuan, kelebihan yang Allah Ta'ala bagi pada kita, manusia, Allah Ta'ala tak bagi pada makhluk lain. Nama dia apa? Nama dia adalah ilmu. Sebab itu berbanggalah. Bersyukurlah dengan ilmu. Gunakanlah ilmu yang kita dapat ini untuk jadi orang yang beriman kepada Allah. Sebab dengan ilmu inilah kita boleh buat macam-macam, tuan-tuan. Yang kedua, wa birahmatih. Perkara yang kedua yang Allah Ta'ala bagi pada kita, yang patut kita banggakan, patut kita enjoy, patut kita seronok. Wa birahmatihi. Kata Abdullah bin Abbas, wa birahmatihi, dengan rahmat daripada Allah. Rahmat itu ialah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kata Allah, Nabi Muhammad itu lebih baik daripada apa benda yang kamu kumpulkan dalam dunia ni. Nikmatnya Nabi Muhammad lebih daripada apa yang kamu dapat nikmat dalam dunia ni. Seronoknya dapat Nabi Muhammad lebih daripada kereta yang kita kumpul, baju yang kita kumpul, kasut yang kita kumpul, tudung bawal, tudung siakap yang kita kumpul. Lebih daripada dunia, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah kamu berbangga dengan dia. Falyafrah. Faraha maknanya apa? Seronok, berbangga, suka, cita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang saya hormati, masalahnya bagaimana kita nak merasakan nikmat berilmu kalau kita tak menggunakan ilmu kita? Bagaimana kita nak merasakan nikmatnya Nabi Muhammad kalau kita tidak pernah mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sebab itu bila orang tak pernah makan, dia tak pernah rasa nikmatnya makanan yang disukai. Sedap. Awak makanlah mi kari dia sedap. Tak suka aku, tak suka. Awak makanlah. Makan sedap, betul. Cendol bakar ni sedap. Iyalah, ke cendol apa bakar pula. Nama dia bakar. Cendol bakar. Tokek kedai tu bakar. Sedap, aku cakap. Tak nak aku tak suka cendol. Kau makanlah buah durian. Pening tak suka. Bila masa engkau, tuan-tuan tak nak tukar mikrofon baru ke? Ada tak cadangan beli mikrofon yang baru tuan? Okey. Mamai Ustaz pendek pula lah. Baik. Okeylah. Belasahlah tuan. Kita enjoy apa yang ada tuan. Baik, masih Ustaz. Hello. Okey, baik tuan. Oh, sudah. Ada itu dia. Buat apa tu? Baik, tuan-tuan yang saya hormati. Bila kita tak enjoy, bila kita nak rasa seronok? Tuan-tuan beli handphone tapi tak pakai. Bila nak rasa seronok ada handphone? Ada smartphone beli, pakai tak? Minyak oleh orang. Tuan-tuan ada kereta di rumah, berselimut je. Bila nak seronok dengan kereta tu? Akak-akak ni ada cowai. Di rumah ni ada cowai. Oh kowe. Taknya pakai-pakai. Bila nak rasa senangnya cowai tu? Akak-akak ni ada tudung yang tak payah di iron. Tak pakai-pakai, buat koleksi je. Bila nak rasa seronoknya pakai tudung tu? Abang ni ada motor Y3 suku. Dia nak ES5. Macam mana nak rasa pick up Y3 suku? Kita ada Islam. Kita ada Rasulullah. Tapi tak pakai Islam. Tak gunakan Rasulullah punya metod. Bila nak rasa nikmat dengan Islam? Bila nak rasa seronok dengan Rasulullah? Bila nak rasa seronoknya dengan Islam tu? Sebab hari ini bila kita bincangkan tentang Maulid Nabi, kita hanya cerita tentang akhlak Nabi. Sedangkan Allah Ta'ala kata, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utuskan kamu wahai Muhammad melainkan pembawa rahmat kepada sekalian alam. Rahmat di sini bukan maknanya akhlak saja. Cara Nabi dengan isteri, cara Nabi berjalan dengan isteri, itu bukan Nabi, satu tugas Nabi. Nabi dalam ekonomi, Nabi dalam perbankan, Nabi dalam peperangan, Nabi dalam sistem muamalah, sistem yang dibawa oleh Nabi dalam masyarakat, dalam bernegara, dalam berpolitik, keseluruhannya Nabi bawa benda itu. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Wahai orang yang beriman, masuklah kamu dalam Islam secara keseluruhannya.
barulah kita rasa nikmat bagaimana hidup dalam dunia ni dengan jalan yang dibawa oleh Nabi SAW. Makanan kita halal, percakapan kita halal, hubungan kita halal, berjiran halal, bernegara halal, berpolitik halal. Kalau kita tinggalkan yang Nabi bawa, sekejap je seronok. Lepas tu masalah. Kamu sakit apa man? Kejap-kejap ke tandas, kejap-kejap ke tandas. Kamu boleh tak jangan cakap pada orang lain, Din? Kenapa? Aku ada masalah. Engkau pun tahu kan, aku rajin pergi siang. Habis tu? Apa masalah kau? Aku sekarang kencing menanah. Aku sekarang kencing berdarah. Bulan ni aku nak ambil darah lagi sekali minggu depan. Doktor suspek syphilis. Berapa lama kau enjoy dekat Thailand? Tiap-tiap bulan. Saya gaji dapat sana. Saya gaji pergi. Sekarang kamu seronok lagi. Aku nyesal lah, Din. Nampak? Berapa lama kau seronok dengan benda itu? Islam kan bawakan halal. Kenapa kau cari yang haram? Berapa banyak kita seronok dengan budaya yang bukan Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Bersuami isteri yang tak ikut cara Nabi. Seronok je. Seronok masa kahwin je. Ustaz. Masa itu je seronok kameraman. Itu kecil tu. Oi. Kadang-kadang itu pun tak seronok. Sebab tengah-tengah ambil gambar, ada wanita berkelibat merah duduk situ. Sudah tuan-tuan. Pun tak seronok lah, menangis pengantin. Akad nikah dia ada, dia ada. Mana datang makcik baju merah ni? La ilaha illallah. Akhirnya berapa ramai yang bercerai? Kerana perkahwinan awak tak ikut yang Rasulullah pesan. Berapa ramai masyarakat bergaduh tuan-tuan? Sebab tak ikut cara Rasulullah dalam pembinaan perumahan secara Islam. Berapa banyak ekonomi yang runtuh sebab kau tak ikut cara ekonomi yang dibawa oleh Nabi SAW. Sebab tu tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-A'raf, juzuk yang ke-8, ayat yang ke-3, ikutlah kamu apa-apa yang telah dibawa oleh Allah kepada kamu melalui Rasulnya. Ikut, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya. Jangan kamu ikut yang lain. Tapi kata Allah, qalilan ma tazakkarun. Sedikit sangat kamu yang ambil peringatan ini. Allah kata ikutlah kamu apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah Tuhan kamu kepada kamu. Jangan ikut yang lain. Allah tutup ayat itu dengan kata apa? Sedikit daripada kamu yang mengambil peringatan. Maknanya, ramai yang tolak Nabi, ramai yang tak suka dengan Nabi, ramai yang tak mau ikut Islam. Walaupun dia Islam, kata Allah, hanya sedikit saja yang ikut Islam. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan sedikit itu. Sebutlah amin. Sikit saja yang ikut. Hak ramai-ramai tak ikut. Maka janganlah seronok sangat jadi yang majoriti. Kadang-kadang dalam Quran sebut yang minoriti itu lebih baik daripada yang majoriti. Siapa yang minoriti? Orang yang sedikit sangat ikut Nabi dan sedikit sangat cinta pada Nabi. Yang lainnya ialah cinta dunia. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah, satu mukadimah yang cukup baik tentang apa yang kita faham tentang nikmat. Tapi selagi mana kita tak menikmati nikmat itu sendiri, maka belumlah sebenarnya kita merasai kenikmatan yang especially kita sebagai orang Islam tu nikmat dalam Islam. Jadi insya-Allah mudah-mudahan satu analogi yang cukup baik yang Datuk Ustaz sampaikan. Jadi insya-Allah mudah-mudahan ia membekas kepada hati kita. Jadi insya-Allah selepas ini boleh kita sampaikan kepada rakan-rakan kita ataupun teman-teman kita. Jadi mungkin bila kita sebut tentang Rasulullah SAW macam Datuk bagi tu tadi, kita bukan semata-mata berfokus kepada akhlak semata-mata, tapi banyak lagi sebenarnya dalam konteks ekonomi, politik, perniagaan dan sebagainya. Jadi mungkin dalam konteks Maybank ataupun etika itu sendiri, tentang perbankan ataupun muamalah itu sendiri yang kita lihat sebagai suatu benda yang
JIS dalam Islam, kalau dulu kita tahu yang bila sebut tentang muamalah kita terpaksa dengan konvensional dan sebagainya. Jadi alhamdulillah dengan ilmu tadi tu kita dapat praktiskan. Mungkin ulama-ulama dulu dah bincang dah benda ni sebenarnya, tapi alhamdulillah Mutakhir ni kebanyakan daripada kita telah praktis benda tu, dan alhamdulillah juga majoriti, insyaAllah mudah-mudahan orang Islam kita menikmati dalam konteks perbankan Islam itu sendiri. Jadi alhamdulillah, terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang merupakan orang kata backbone, tulang belakang dalam mengusahakan perkara ini dapat memberi kemudahan kepada kita khususnya orang Islam untuk dapat bermuamalah secara apa yang dikatakan mengikuti pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi, kalau tuan-tuan dan puan-puan maklum, PPZ Mawib merupakan satu institusi zakat yang mengutip zakat di wilayah Persekutuan, Putrajaya dan juga Labuan. Dan kita juga sedikit beberapa pengenalan tentang produk kita. Yang pertama adalah produk Kafalah Muzaki. Kafalah Muzaki ni apa dia tuan-tuan? Mudah, senang cerita nak faham, khairat kematian. Jadi kalau katakan sebagai pembayar zakat di PPZ Mawib, ada rekod pembayaran serendah RM50 setahun, maka berlaku kematian kepada kita, maka waris kita boleh tuntut kepada PPZ sehingga RM3,000. Jadi maklumkanlah, kalau orang perempuan, kaum ibu kalau bayar zakat, maklumkan kepada suami, suami maklumkan kepada isteri yang ada tuntutan ataupun sedikit cenderati khas yang kita bagi kepada pembayar-pembayar zakat kita dalam bentuk khairat kematian. Jadi insya-Allah kalau kata ada rakan-rakan yang mungkin berlaku kematian, benda ni kadang-kadang kita tak tahu. Jadi boleh datang kepada pusat zakat, boleh cek kalau katakan rakan-rakan kita tu merupakan pembayar zakat, maka waris tadi tu boleh datang tuntut zakat. Jadi insya-Allah boleh tengok kita dekat kita punya website www.zakat.com.my. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ada satu lagi skim kita panggil sebagai wakalah. Wakalah zakat ni mudah cerita, kita lantik balik tuan-tuan dan perempuan yang membuat bayaran zakat di PPZ Mawib serendah RM20,000 setahun, maka kita bagi balik jumlah paling minima 12.5% sehingga 50% untuk tuan-tuan dan perempuan buat agihan semula zakat. Jadi sebelum ni kita tengok, kita lantik ambil saja bila bulan puasa, kita lantik ambil kat masjid dan sebagainya. Tapi kali ini kita lantik balik kepada pembayar-pembayar zakat untuk mengagihkan balik zakat mereka kepada saudara mara yang tergolong daripada golongan asnaf. Tapi adalah dia punya tata cara, prosedur dan sebagainya supaya kita nak duit zakat tu dapat terus kepada end user, iaitu dapat kepada asnaf. Jadi insya-Allah kepada tuan-tuan, kalau nak dapatkan maklumat tentang bagaimana nak mohon wakalah, yang mana cukai PCB dah melebihi RM20,000 setahun, bolehlah rujuk di kaunter info zakat kita di belakang sana. Baik, alhamdulillah kita nak buat cabutan yang pertama, 4 cabutan bertuah. Yang ini kita nak bagi voucher. Tuan-tuan dan perempuan minat voucher Lazada ke Shopee? Ada pilihan ke? Tak ada pilihan, satu je. Kita bagi voucher Lazada. Okey, voucher Lazada sebanyak RM50. Kita nak minta Datuk Ustaz untuk cabut 4 orang untuk kita berikan voucher Lazada sebanyak RM50. Silakan Datuk. Alright, alhamdulillah ada 4 orang bertuah pada hari ini. Jadi nak minta Datuk untuk sampaikan kepada pemenang-pemenang kita yang bertuah pada hari ini. Baik, yang pertama yang memenangi voucher Lazada bernilai RM50. Yang pertama adalah Puan Fafilah binti Abdullah ataupun Fazila dia saya ke Farilah. Ada ke? Ada, okey, baik. Okay, tahniah puan. Boleh jemput. Saya minta tolong ambil gambar kot. Bukan senang nak bergambar dengan Datuk Ustaz. Boleh? Okey, baik. Seterusnya Puan Siti Fazilah binti Ishaq.
Ada ke? Puan Siti Fazila binti Ishak. Okey, alright, di tepi. Sabar tuan-tuan, bukan sekali Datuk cabut perempuan dapat perempuan ni. Alright, okey, seterusnya Puan Zuriah Safian. Puan Zuriah Safian, perempuan juga. Korang ni package Dia tak panggil, tak pandang voucher tu, dia pandang tu, selfie tadi tu. Okey, yang seterusnya Puan Nur Naziha binti Muhammad Khairuddin. Okey. Jangan lupa bawa kamera Dia bawa sungguh. Boleh insya-Allah. Ambil berkat Datuk Ustaz. Okey, alhamdulillah, tahniah. Terima kasih kepada Datuk Ustaz atas penyampaian voucher tadi. Saya ingat lepas ni tak payahlah kot kita buat voucher-voucher ni. Kita panggil hadiah pemenang cabutan bertuah berselfie dengan Datuk Ustaz. Saya rasa itu pun dah cukup menarik lah sebenarnya. Baik, alhamdulillah kita ada lagi 3 hadiah grand. Telekong Siti Khadijah, jam buruj dan juga voucher KFC bernilai RM100. Jadi insya-Allah kita harapkan lepas ni ada daripada golongan kaum Adam pula yang insya-Allah yang berjaya Baik, alhamdulillah Datuk, kita nak sambung kepada tajuk kita. Datuk dah terangkan tentang nikmat yang boleh kita sebut bila sebut kereta kita gunakan baru kita merasai nikmatnya. Contoh kalau katakan ada BMW, tak bawa kita BMW duduk berselimut je tak rasa sedapnya BMW tu. Jadi alhamdulillah bawa tu mengatakan bukti dia cinta pada tadi. Jadi mungkin dari segi konteks Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni kita nak lihat bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan Datuk. Baik, terima kasih tuan. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, dalam dunia ni penuh dengan kecintaan. Sebab tu lagu cinta ni lagu minat, yang diminati ramai orang cinta. Cinta tak habis-habis. Tak percaya tengok drama pukul 7. Allah, walaupun dia megah holding tapi dia tetap cinta. Kan? Papa telah sediakan bisnes untuk awak. Itu bisnes pukul 7 petang. Megah holding, Tan Sri, Datuk Sri semuanya ada. Baik, tuan-tuan yang saya hormati, cinta ni macam-macam. Cinta pada mak bapak. Allah Ta'ala sebut benda ni di dalam surah At-Taubah ayat 24, ayat 28, ayat 24. Qul in kana aba'ukum, mak bapak kamu. Orang yang paling kita cinta dulu-dulu lah mak pak kita. Lepas tu wa abna'ukum, anak beranak kita. Yang kita cinta sangat ialah anak kita. Mak pak kita ni sayang sungguh lah. Nombor 2, anak dulu. Belum ada anak, suami dah ada anak. Okey, ada menantu pula lagi jatuh suami itu. Sebab tu kadang-kadang pak mertua seronok bila menantu balik. Kamu kalau balik baru bapak merasa sup, baru merasa makan mak kamu masak. Kalau tidak, grab food je datang. Mak kamu masak bila kamu balik je lehau kata dia. Nampak tuan, sayang menor dia. Dan datang cucu pula. Datang cucu lagi jauh lah datuk dia. Abang orang pergilah sana, abang tu berdengkur kuat. Kan kejut cucu ni Kang. Sekarang ni datuk tidur seorang dah. Isteri tidur dengan cucu sekarang. Allah sebut benda ni dalam Quran ni. Benda yang kita sayang, mak bapak.
Benda yang kita sayang, anak beranak. Nombor 3, wa ikhwanukum. Yang kamu cinta siapa dia? Adik-beradik kamu, saudara mara kamu. Abang kita, kakak kita. Kemudian baru nombor 4, wa azwajukum, pasangan kamu. Pasangan kamu. Ustaz, bukan kita cinta suami isteri dulu ke Ustaz? Dengan mak kita tak boleh pisah. Dengan anak kita tak boleh pisah. Dengan adik-beradik, saudara mara kita mana boleh pisah? Tapi dengan suami isteri boleh pisah. Siapa tu? Ex-husband. Nampak? Siapa tu? Ex-wife. Siapa tu? Bekas mak. Ada ke? Siapa tu lihat? Itu bekas bapak aku. Dulu dia bapak, sekarang tak bapak dah. Tobatlah hong tak ada tuan-tuan. Lakum dinukum tuan-tuan. Siapa tu? Bekas anak. Dulu dia anak aku, dia 20 tahun, dia keluar dari rumah, dia kata dia bukan anak. Tak apalah. Tak, dia anak awak sampai mati. Siapa tu? Kakak, sampai mati dia kakak. Bergaduh ke tak bergaduh ke, itu kakak awak, abang awak. Tak ada orang sebut, siapa tu? Bekas abang. Bekas abang ipar ke apa? Abang kandung lah. Mana boleh bekas? Bekas tu tak pawai. Kemudian baru datang suami isteri. Bekas suami, bekas isteri. Nampak? Oi, banyaknya bekas. Aku kahwin 4. Itu semua bekas tu banyak. Kemudian wa ashiratukum, geng kamu. Kumpulan kamu, keluarga kamu, masyarakat kamu, pertubuhan kamu, persatuan kamu. Manusia yang kita cinta ni apa? 5. Tuan-tuan sayang pada tempat kerja tuan-tuan. Maybank. Rimau. Sayang pada parti tuan-tuan. Oh, setia begini mestinya. Setia dengan wa ashiratukum, parti, kumpulan. 3 lain, ayahanda. Oh, jangan. Tak setia tu. Okey. Oh, tuan-tuan jangan main-main. Tuan-tuan ni ada WhatsApp, ada reunion, ada kelab. Minat gila-gila punya. Kata Allah, dia cinta pada grup itu. Yang keseterusnya, apa yang dia cinta? Wa amwalun iqtaraftumuha. Yang manusia cinta ialah harta. Harta yang dia takut bankrupt, yang dia takut hilang. Harta. Wa tijaratun takhshawna kasadaha. Yang keenam, yang ketujuh, yang dia suka ialah bisnes. Bisnes dia sanggup lagi tuan. Kadang-kadang suami pun dia tolak, isteri pun dia tolak, dia tengok bisnes dia dulu. Siang malam dia jaga bisnes dia saya. Yang ke-8 yang manusia suka apa dia? Wa masakinu tardaunaha. Rumah yang dia suka. Yang kita suka nombor 8 kata Allah, tempat kediaman kita. Wa masakin. Masakin sakana maknanya ialah tempat tinggal. Kita cukup sayang dengan rumah kita. Cinta dengan rumah kita. Walaupun rumah apartmen, walaupun rumah flat, tak ada tanah pun. Dinding orang punya, dinding orang punya, lantai kongsi, siling kongsi, itu rumah saya. Mana rumah awak ni? Itu rumah dia kan. Dinding tu pun rumah dia kan. Kami share. Tetap kita sayang dengan rumah tu. Apatah lagi rumah tu ada atas tanah. Semua kita sayang. Kata Allah, kamu nak sayang 8 benda ni, silakan. Mak, anak, keluarga, isteri, masyarakat kamu. Kemudian kamu nak sayang kepada harta kamu nak sayang pada bisnes, kamu nak sayang pada rumah, silakan. Dengan syarat, tak boleh lebih sayang daripada 3 benda ini. Apa dia? Allah wa rasulihi wa jihadin fi sabilih. Yang nombor 1 Allah, nombor 2 Rasul, nombor 3 jihad. Tak boleh mengatasi 3 perkara ini. Siapa yang sayang 8 perkara tadi, mengatasi 3 benda ini, kata Allah, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Tunggu, bala akan sampai kepada kamu. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Dan Allah tak bagi hidayah pada orang fasik. Sebab itu kecintaan kepada Allah nombor 1. Kecintaan pada Nabi ini tuan-tuan, mengatasi cinta kita pada diri kita sendiri. Kalau orang tanya pada Kak Nap sayang husband ke sayang Nabi? Husband lah. Kenapa? Dia beli berah. Berah dia beli. Kak Nap pergi umrah pun dia bayar.
Tu cuma tengok kereta di bawah tu. Dia belikan. 7 tahun buat loan. Rumah Kak Nap sekarang pun dia yang belikan. Hari tu Kak Nap pergi ke Langkawi beli makan siakap. Dia belanja. Habis tu Nabi sayang juga, tapi saya nak sayang husband dulu. Belum beriman Kak Nap. Macam mana Ustaz? Nabi dulu baru husband. Kak Nap sayang mak ke sayang Nabi? Mak lah, dia beranak ke kita Ustaz. Oi, Nabi tak ada beranak Kak Nap. Kalau begitu Kak Nap belum beriman. Sayang Nabi dulu baru sayang mak. Begitulah tuan-tuan. Sayang Nabi dulu daripada diri kita sendiri. Dah Ustaz, kenapa yang besar benar Ustaz? Kasih sayang kita pada Nabi ni sampai syarat sempurna iman. Cuba akak ngucap. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Muhammad duduk sebelah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Dan Nabi Muhammad pesuruh Allah. Kalau awak sebut la ilaha illallah saja, Muhammad awak tak sebut, tak jadi. Tak jadi. Kan? Nak jadi Islam pun dengan Nabi Muhammad engkau mengaku sebagai Rasul. Berapa ramai yang kafir tuan-tuan dalam dunia ni, dia mengaku Allah Tuhan. Dulu kan heboh manusia dalam Malaysia ni, ia nak guna kalimah Allah. Ingatlah dulu. Orang bukan Islam nak guna kalimah Allah. Dan orang Islam pun setuju. Apa salahnya mereka menggunakan kalimah Allah? Woi, semangat benar kamu ni. Di kampung saya, di taman saya pun ada penjual ikan yang bukan Islam. Bila kita tanya dia, "Okey, besok you datang ke?" "InsyaAllah." Lamalah dia pakai insyaAllah, takkan kita nak halang dia. Amboi. Tuan-tuan, bila dia orang cakap saya macam tu, okey, mereka nak guna kalimah Allah boleh. Satu, gunakan juga nama Nabi Muhammad. Ada tak mereka bersetuju Nabi Muhammad menjadi Nabi? Mereka tak pernah bersetuju. Kalau gitu kau tinggalkan. Syarat kau nak beriman pada Allah tadi, Nabi Muhammad letak di bawah dia. Nak beriman pada Allah tapi tolak Nabi Muhammad, mana mahu ya? Sebab tu tuan-tuan, nama-nama Nabi lain dia mau pakai. Abraham, Adam, Noah, Jacob, David, Isaac, semua mereka pakai. Muhammad mereka takkan pakai. Sebab mereka tak pernah iktiraf Nabi Muhammad sebagai pesuruh Allah. Syarat nak terima, engkau kena ambil Nabi Muhammad. Tuan-tuan yang saya hormati, syarat nak jadi orang beriman, nombor satu, Nabi Muhammad kita aku sebagai Rasul. Yang kedua, sempurna iman tu pula, engkau sayang Nabi Muhammad lebih daripada segala-galanya. Iyalah Ustaz, Nabi Muhammad tak melahirkan saya. Nabi Muhammad tak menyusukan saya. Nabi Muhammad tak sekolahkan saya. Nabi Muhammad tak pernah bawa saya pergi berjalan-jalan. Nabi Muhammad tak pernah bagi duit dekat saya. Macam mana pula disuruhnya sayang Nabi Muhammad lebih daripada diri saya dan mak saya? Sebab Nabi Muhammad bawa agama pada awak. Mana besar? Agama ke mak? Agama. Sebab Nabi Muhammad bawa agama pada awak. Agama besar ke kereta awak yang besar? Agama yang besar ke kemewahan awak yang besar? Agamakah yang besar? Susu awakkah yang besar? Agamalah yang menyelamatkan awak sekarang di dunia. Kalaulah kita tak ada Islam tuan-tuan, agak-agak makan tengah hari kita, tengah hari ni makan apa? Lauk apa? Sikap. Kalau tak ada Islam dah tuan-tuan. Makan apa non? Babi masak kicap. Engkau? Aku tak ada apa, nak habis dah babi. Cepat penuh habisnya. Itu dapat apa? Biar awak masak merah. Nampak tuan-tuan? Zul, kau makan apa Zul? Ular sawa, sup. Bayangkan tuan-tuan, itu hidangan kita. Kerana Islam datang je, halal makanan awak, bersih makanan awak. Den, minum apa Den? Darah. Berapa ringgit darah? Darah ular berapa ringgit? Segelas 10 ringgit. Dia bawa agama pada awak. Kalaulah Islam tak ada sekarang, Nabi tak bawa Islam. Agak tuan-tuan, sembahyang Zuhur ni tuan-tuan sembah apa? Ada hak sembah patung. Tengok matahari pula. Oh Tuhan, sembah matahari. Ada yang tengok pokok di bawah, sembah pokok pula. Dia bawa Islam pada kita. Dan dengan cara itulah hidup kita jadi betul.
Jalan kita jadi betul. Tapi ustaz, nampak macam orang lain, macam mana nak sebut kan? Sebut je lah, tangan tak payah buat. Kadang-kadang tangan tu over lebih dia nak bercakap. Macam cuba tangan tu bola poket. Aduh, inilah terlebih sangat tengok video sajak tu. Terus ikut terus. Cakap apa benda yang akak nak cakap. Tak, ustaz cuba tengok macam orang-orang lain yang tak Islam, nampak hidup dia orang lebih macam sebab awak tak tunjukkan yang Islam awak. Awak tak pakai Islamnya awak. Bila awak nak tunjuknya? Tadi awak pakai BMW. Awak duduk simpan di rumah berselimut. Awak datang kerja naik basikal. Pancit kena. Nan panah pun kena. Air jalan kereta langgar pun percik kena. Bila masa awak nak kata hidup ni meletihkan. Meletihkanlah. Yang ada di rumah awak tak pakai. Awak pakai benda yang menyusahkan awak. Naik bukit pula. Lalah turun pikul pula jalan naik di atas. Anjing pula kejar. Lari lah ya Allah. Hidup ni letih. Kenapa kau naik basikal? Kereta kan ada. Oh, kena pakai kereta. Itu dia. Nikmat awak ada bila awak tak pakai. Bila awak nak rasa seronoknya. Kenapa penat, Mat? Penat lah. 10 tingkat kot. Kau tak naik lift? Malas lah. Aku lebih suka naik tangga. Silakan. Sampai di atas. Kejap. Lift kan ada nikmat untuk awak pakai. Islam bawa kepada kita oleh Nabi Muhammad. Kenapa tak pakai? Sebab tu kita letih dalam hidup. Letih dalam hidup. Kalau tahu macam ni, tak kahwin pun tak apa. Kenapa kak nak cakap macam tu? Masa tak? Sudah tuan-tuan. Kalau jenis tu datang jumpa saya setengah jam tuan. Saya tengok bila nak habis ni. Sepatah tuan-tuan ni. Kak boleh cepatkan sikit kak. Ramai orang nak jumpa kak. Tak, akak ingat. Macam pilihan kak tepat. Lepas tu 2 minggu je tepat ustaz. Lepas tu tak tepat. 2 minggu je dia cover line ustaz. Lepas tu dia open line ustaz. Baru tahu ustaz. Perangai dia. Macam mana akak pilih dia sebelum kahwin? Kita orang cinta. Akak tahu dia panah baran. Masa bertunang tahu. Akak tahu dia kaki perempuan, tahu. Akak tahu dia kedekut, tahu. Akak tahu dia macam tak boleh tegur tu, tahu. Ada kenapa akak kahwin dengan dia? Love is blind. Okey. Butakanlah mata akak sekarang. Bukankah Nabi kata nak cari suami pilih yang beriman, pilih yang beragama dan berakhlak? 2 ni je. Mana 2 tu dalam sifat ni awak cari? 2 ni saja. Pertama, beriman, beragama. Sembahyang subuh pun tidak. Til jannah. Til jannah apa kejadah, hanya subuh melebuh. La ilaha illallah. Masa bertunang pun masa sembahyang Jumaat. Dia bawa kita pergi KLCC. Pergi Hadramaut, dia lampang. Waktu time sembahyang Jumaat, makan nasi Arab, Hadramaut. Keluar pada Hadramaut, langgar dek kereta. Maut di situ juga entah. Dah tahu dah dia sembahyang Jumaat pun lebuh, yang pergi kahwin dengan dia buat apa? Tak, saya yakin saya boleh ubah dia ustaz. Lepas kahwin. Kemudian dia yang ubah saya ustaz. Dengan saya pun tak sembahyang Jumaat ustaz. Memanglah akak tak sembahyang Jumaat, akak tu perempuan. Jadi tuan-tuan, akak nak salahkan akak, nak salahkan hukum, nak salahkan takdir, nak salahkan Allah, atau nak salahkan suami akak? Islam dah ajar, Rasulullah dah ajar. Tapi kita tak nak ikut. Kita tak nak ikut. Nak kata apa? Kalau awak sayang pada Rasulullah, awak ikut peraturan dia. Apa benda sekalipun, sampai tahap nak kencing pun ikut Rasulullah. Macam mana cara kencing yang betul? Berjalan dengan cara yang betul. Potong kuku dengan cara yang betul. Makan ubat dengan cara yang betul.
Itulah tanda kita mencintai Nabi SAW. Kak, akak sayang tak? Mak sayang. Dia jaga kak, dia nyusukan akak. Ya, kalau dia mati, kalau akak mati, mak boleh tak tolong dalam kubur? Tak. Suami? Lagi tak. Habis-habis kuat, suami punya sayang pada isteri, dia teman isteri dalam liang lahat. Dia sambut mayat isteri dia. Letak, masuk dalam liang. Kambus. Kemudian, penjaga kubur akan pesan pada suami kita. Zali, naiklah. Tak apa, Tok Adi, saya teman isteri saya. Naiklah Adi, naiklah Zali. Yang pergi, biarkan pergi. Naik. Islam tak suka begini kan. Takut betul tengok penggali kubur tuan-tuan. Agak-agak suami akak nak teman tak pada kita dalam mayat tu. Tobatlah akak. Oh, dia melompat duk bersila atas tu. Mana ada suami teman? Tak ada. Isteri pun tak teman. Menangis lah duduk. Kadang-kadang belum kita ditanam, orang dah ngorak isteri kita tau. Abang, siapa nak jaga saya, bang? Tu imam sambil kapan jawab? Saya ada. Astaghfirullahalazim. Hei, mana pula tu imam kau import ni? Yang boleh tolong kita Rasulullah. Dia bagi syafaat. Dia tolong kita dalam kubur pun. Malaikat sebut nanti tuan-tuan. Apa pendapat kamu tentang Muhammad? Dia tanya tentang Nabi kita. Lepas jawab, lepaslah marah buka tuan-tuan. Allahu Akbar. Berapa ramai sini mak tak ada. Mak meninggal, bapak meninggal waktu kecil. Saya bapak meninggal umur saya 8 bulan. 8 bulan umur saya, bapak saya meninggal aksiden. Adakah saya mati ke bulo dengan bapak saya mati? Hidup sampai sekarang tuan-tuan. Dah 50 tahun bapak saya mati. Hidup sampai sekarang. Alhamdulillah. Kalau isteri mati, adakah isteri akan mati ke bulo? Suami mati ke bulo? Tak ada makna tuan-tuan. Nikah balik 3 hari lepas itu. Nikah pula dengan office mate kita. Mayat tu datang dalam mimpi. Sama ni kau dah tinggal laki aku seminggu tak tidur malam. Tuan. Nyesel aku nikah dengan orang tua ni. Allah tuan-tuan oi. Kalau kita susah, tuan-tuan hanya perlu viralkan saja. Bawa anak naik atas kursi kereta sorong lalu kat traffic light. Orang ambil video viral. Sianya seorang ibu tolak anak dia cari makan. Tunggu lusa. Ebit liu sampai. Allah sayang. Allah sayang. Allah sayang kita. Oh, Masya Allah. Ebit liu bagus. Tolong. Kereta dia bagi, rumah dia bagi. Selesai Ustaz Allah. Tuan. Tak ada ebit liu. YB pun banyak. Tambah-tambah dekat pilihan raya ni tuan. Viralkan saja. Apa tanda-tanda pilihan raya dah dekat? Jalan tar berkilat. Itu tanda-tanda dia tuan. Maknanya tak lama lagi lah tu. Yang mana faham, tak faham sudah. Tetapi kalau tuan-tuan susah di hari kiamat, siapa nak bagi air? Siapa nak selamatkan panah matahari sejengkal ni? Siapa yang nak keluarkan kita daripada neraka? Siapa yang nak cepatkan hisap kita di hari kiamat? Tidak ada orang lain tuan-tuan, melainkan Nabi SAW. Sebab itulah kita sayang Nabi lebih daripada yang lain. Dia bukan setakat tolong kita di sini. Dia bawa agama pada kita. Dia bawa cara hidup yang Allah redha. Selamat di sini, selamat di kubur, selamat di akhirat. Itu sebab kita sayang pada Nabi. Dan yang ketiga, kenapa kita sayang pada Nabi? Sebab Allah suruh kita sayang pada Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikut Nabi, Allah sayang pada kita. Wallahu a'lam. Baik, Alhamdulillah. Itulah dia tentang cinta ataupun bukti kita
cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan yang masih lagi belum isi, boleh isi, kita nak buat cabutan yang terakhir. Jadi insya-Allah boleh dapat, kalau kata dah isi boleh angkat tangan. InsyaAllah pegawai-pegawai PBZ akan datang ke tempat tuan-tuan dan puan-puan. Jadi untuk ambil masa sedikit, kita nak buka lah satu dua soalan daripada tuan-tuan dan puan-puan untuk boleh bertanyakan kepada Datuk Ustaz Kazim, insyaAllah, mudah-mudahan. So kalau ada yang nak bertanya boleh angkat tangan. Kepaham semua kaum ibu? Adakah ke Dr. Hadi ke nak tanya soalan ke? Tak ada Ke Abang Bat nak tanya soalan ke? Tak ada Abang Bat Ke Encik Saidi daripada luar tu nak tanya soalan ke? Boleh ke Encik Saidi? Ramai betul orang yang saya kenal kat sini. Okey, kalau tak ada soalan, kita nak terus mungkin sebelum kita nak cabutan bertuah tu, kita nak mungkin Ustaz tutup tentang kesimpulan tentang bukti cinta kepada Rasulullah SAW. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih tuan-tuan yang saya hormati. Alhamdulillah. Tanda cinta ni tuan-tuan terpulang pada tuan-tuan. Tapi dia ada tanda. Cinta ni dia ada tanda. Memang benar kata Dinda, berkasih ada tanda, tetapi hati mana sanggup merana sepanjang masa. Itu ada tanda dia. Orang nak beranak pun ada tanda. Mana ada orang beranak keluar-keluar tiba-tiba keluar baby. Jalan kat pasar malam mengandung, tiba-tiba keluar baby. Abang dah keluar. Tak ada tanda ke? Tak ada bang, tiba-tiba bang. Tobatlah home, tak ada tuan. Satu dunia tahu kita nak beranak. Ada tanda dia. Begitulah dengan cinta pun dia ada tanda dia. Cinta kepada Nabi apa? Macam-macam tuan-tuan. Ada orang yang tanda cinta pada Nabi dia letakkan nama anak dia Muhammad. Supaya Muhammad tu ingatan dia sentiasa disebut. Yang keduanya disebut dengan bentuk selawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Doakan untuk Nabi, doakan untuk Nabi. Cinta pada Nabi selawat tuan-tuan. Sekarang ni perasaan cinta kepada Nabi tu kita tukar kepada benda lain. Banyak orang tanya saya, Ustaz, kenapa sekarang ni kita susah lah Ustaz nak selawat pada Nabi? Sebab setahun sekali je siar dalam radio. Musim Rabiul Awal je. Yang siar setiap hari dalam radio televisen tu apa? Abang pilih yang mana? Perawan atau janda? Datang pula kat Lina Pom-Pom lagi entar. Maka itu yang didengar, dia melekat dalam hati. Sebab tu cabaran kita macam mana nak menjadikan selawat itu sentiasa didengar. Padahal lagu selawat lagi sedap daripada lagu-lagu yang lain. Sudahlah sedap, pahala pun dapat. Yang lagu perawan dan janda tak ada pahala. Tak ada. Tapi kenapa tak dimainkan? Kita tak mainkan di rumah. Waktu kita duk buaikan anak, selawat lah. Sallallahu ala Muhammad. Selawat saja duk nyusukan anak tu, selawat dapat pahala. Ini nyusukan anak mainnya lagu Hindustan. Polis tembak tak kena. Polis tembak tak kena. Sudah tuan-tuan. Polis tembak tak kena. Bangun budak tu. Sudah. Bawalah dalam kehidupan kita selawat Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Sedap tuan-tuan. Para nabi, rasul-rasul adalah cahaya ilahi memimpin ummah dari kekufuran membawa rahmat keselian alam. Ya Nabi salam alaika ya Rasul. Duk saja pun, jangan dalam tandah ya. Duk saja pun, walaupun perlahan.
Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Bukan setakat Allahumma salli ala Muhammad, luah. Kalau kita ni sayang tuan-tuan, kita jumpa. Sayang sangat jumpa. Macam mana saya nak jumpa Rasulullah Ustaz? Pergi Madinah lah. Bali pergi dah, pergi. Jakarta dah 2 kali. Oi. Bangkok tak nak pergi Ustaz. Pasal tak pernah lurus Ustaz. Amerika dah pergi dah. Disneyland, Hollywood dah pergi dah. Europe semua, Perancis. Baru ni yang makcik tu mati pun saya pergi Ustaz. Oh hebatnya. Makcik baru ni mati, opak di England mati pun dia pergi tengok tuan-tuan. Oh rapat benar tuan-tuan. Rasulullah tak pergi lagi. Tak ada seru Ustaz. Hai, Perancis engkau boleh pergi. London has fallen engkau boleh pergi. Rusia perang engkau ziarah. Umrah kata Nabi. Tak Ustaz, kita nak pergi tu biarlah kita bersih kan. Saya rasa macam pergilah ziarah Rasulullah. Allah katakan dalam ini, wasallimu taslima. Pergi bagi salam dekat dia. Pergi bagi doa dekat makam Rasulullah. Seolah-olah baginda masih hidup. Bawa dia. Dan cari jalan macam mana kita boleh dapat syafaat daripada Nabi SAW. Abang-abang, apa benda yang boleh aku dapat syafaat? Kalaulah aku dapat pahala dengan simpan janggut, aku simpanlah janggut. Kalau ini dapat pahala pada aku, akak jangan simpan. 6 bulan pakai minyak bon. Pergi kerja pakai face mask. Buah minyak bon. 6 bulan pakai janggut. Lari orang tu. Bukan kata orang lari, suami pun lari. Leha kau boleh tengok belah sana lah. Aku takut tengok kau. Sebab tu Allah tak bagi orang perempuan ni berjanggut. Kalau berjanggut lari kita. Tuan-tuan, kalau ada sunnah Nabi yang kita buat, puasa pada hari Isnin, jadilah. Sebab Nabi suka pada hari Isnin. Sebab hari itulah hari lahir Rasulullah. Hari diturunkan wahyu. Hari diturunkan Al-Quran pada hari Isnin. Jadilah. Kenapa kau puasa hari Isnin, Den? Aku puasa sebab hari ini hari lahir Nabi, hari Isnin. Aku suka, sebab tu aku puasa. Kalau itulah yang boleh bawa kita masuk syurga, tuan-tuan, buatlah. Itu saya tak pernah miss. Saya puasa sejak 10 tahun lepas Ustaz. Hari Isnin memang saya puasa. Sebab saya nak cari syurga Ustaz. Memang saya puasa. Sejak 10 tahun tu yang saya tak semayang tu. Mudah-mudahan dengan puasa tu boleh syurga. Pala otak hang. Hak semayang tu wajib makcik oi. Yang tu sunat, menambahkan sebagai satu kecintaan. Jangan tinggalkan yang wajib. Tapi Rasulullah ni baik tuan-tuan. Baik. Nikmat paling besar kita ni ialah bila kita mimpi dalam dunia ni jumpa Nabi SAW. Saya selalu jumpa mimpi, lagu-lagu mimpi. Tak boleh lupa. Ada orang mimpi jumpa Rehan dalam mimpi. Tak boleh lupa. Begitu sulit lupakan Rehan. Sulit tak mana. Pekerja Bangla punya ramai nama Rehan di bawah. Cari bawah tu. Dia tak boleh mimpi. Ada dulu yang saya suka satu lagu Mazwin Hamzah lah. Lagu tentang mimpi. Mimpi dia datang lagi dalam mimpiku. Oh, lagu tu saya suka tahun 70-an. Awal tahun 80-an. Tapi dia tak pernah, kita tak pernah rasa macam mana seronoknya mimpi jumpa Rasulullah. Kalau tuan-tuan dapatlah mimpi jumpa Rasulullah, nikmatnya. Okey. Carilah jalan. Macam mana aku boleh jumpa Rasulullah dalam mimpi. Ada satu orang, dia datang berubat saya. Masa saya sakit hari itu. Dia kata, Ustaz, waktu tengah saya berubat, Rasulullah datang Ustaz. Oi. Dia duduk, dia tengok saya Ustaz. Oi, dahsyat dia ni. Tak apalah, pulang kat dia lah. Dia kata, ya qazah Ustaz. Pulang kat hang lah, aku tak nak cop. Tapi yang saya nak cerita ialah mimpi jumpa Nabi. Seronoknya tuan-tuan. Hilang rindu kita. Jadi bagaimana nak dapat mimpi jumpa Rasulullah? Berusahalah.
jadi orang yang baik, berusahalah jadi orang yang taat kepada Allah. Mudah-mudahan Rasulullah hadir dalam mimpi kita. Hilang rindu kita. Ambil tuan-tuan. Okey, Ustaz pernah jumpa Ustaz? Saya tak nak cerita. Cukup seronoknya tuan-tuan jumpa dengan Nabi SAW. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah, terima kasih Al-Fadhil Datuk Ustaz Kazim atas perkongsian ilmu dan juga perkara-perkara yang bermanfaat kepada kita. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semakin kuat, dan insya-Allah mudah-mudahan kita cari ilmu untuk mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, Telekong je mana? Sabar Ustaz, bagi kita ada. Yang lupa pula. Saya pun dah lupa tadi. Saya nak Ustaz nak bergerak awal Ustaz. Okey. Tak dapat nak tengok siapa pemenang telekong tu. Kita nak cabut sekali, Ustaz sampaikan terus boleh? Boleh. Okey. Kita nak minta wakil pada BPZ untuk ke depan untuk kita cabut 3 cabutan bertuah. Jadi silakan Datuk. Sila. Mengisi surau. Minta maaf, saya ada satu lagi program di Ampang, di Hospital Ampang. Minta maaf ya. Mai lah Ustaz naik atas terus Ustaz. Di bawah saya. Ustaz terus. Ramai nak selfie dengan Ustaz ni. Okey. Kita panggil tamu Sila. Baik, kita nak sampaikan. Okey, pemenang